you're in love. I just wanna feel you're in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita akan masuk chapter 3 untuk FIN 242, iaitu berkenaan dengan financial forecasting and planning. Okay, so kita ada dua benda lah yang kita akan belajar hari ini. Yang first, fund forecasting. So dia ada method lah, which is percent of sales method, right? Okay, and then bahagian yang kedua kita ada cash planning. So dua-dua ni melibatkan calculation. So untuk cash planning tu berkenaan dengan cash budget lah. Okay, so what is financial forecasting? So forecasting ni maknanya kita anggarkan untuk masa hadapan lah. For maybe kita nak anggarkan kita punya keuntungan untuk tahun depan dan sebagainya. So financial forecasting melibatkan future projection, berkenaan dengan revenues dan juga cost. Okay, so kenapa kita nak buat? Sebabnya kita kena sediakan fund yang secukupnya untuk menghadapi masa hadapan. So sekarang ni kita kena sediakan fund. Jika kita expect sales kita akan meningkat tahun depan, berapa fund yang diperlu allocate untuk menghadapi tahun hadapan tu. So that's why kita buat forecasting. Okay, to achieve financial goals, and then kita akan generate kita punya forecasting tu, kita akan generate balance sheet dengan income statement lah, seperti chapter yang sebelumnya, kan? Okay, so reason tadi kita dah cakap lah, kenapa reason kita nak forecast. Yang pertama, to estimate fund. Yang kedua, to estimate firm cash standing, nak tengok keadaan cash syarikat kita. And then to compare actual performance. And then to develop contingency plan, untuk sediakan contingency lah, kalau ada perubahan apa-apa mungkin kita dah bersedia, right? Okay, so ada dua method how to forecast. Kejap saya alih benda ni. Okay, how to forecast, dia ada dua cara untuk forecast. Yang pertama, fund forecasting, mengikut perkadaran pecahan percentage lah, right? Performa balance sheet and income statement. And then yang bahagian yang kedua adalah cash budget lah. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Okay, so biasanya bila kita nak forecast untuk masa hadapan, untuk forecast untuk next year punya ni, biasanya kita akan guna percent of sales method. Maknanya ada peningkatan persen tu, kan. To estimate additional fund needed lah. Kenapa kita nak forecast? So kita nak tahu additional fund needed kita berapa to support an increase in sales. Jika kita anggarkan sales untuk masa depan meningkat, so kita akan gunakan method ni lah. Funds are from internal sources, which is retained earnings and current liabilities, or from external sources. So fund ni boleh datang daripada dua sumber lah, sumber modal syarikat, kan. Okay, yang pertama secara dalaman, iaitu melalui kita simpan duit keuntungan daripada tahun lepas yang kita panggil sebagai retained earning, ataupun kita ambil duit daripada luar, sumber luar. Maknanya kita issue saham yang baru, jual kepada orang luar, ataupun kita pinjam daripada luar. So dua benda ni, debt dengan stock ni, dia sumber daripada luar lah, sumber daripada luar. So additional fund needed, rumus dia kat bawah tu, additional fund needed equal to assets projected minus liability projected plus dengan equity projected, right? Projected lah P tu. Okay, fund forecasting dia melibatkan dua statement lah, which is balance sheet dengan income statement. Okay, so bila sales meningkat, adakah kita nak estimate increase in asset lah. So jika kita anggarkan sales meningkat, so kita kena prepare asset yang baru lah untuk tampung dia punya sales tu, kan. Okay, and then yang kedua, to estimate additional fund needed lah, AFN berapa duit yang diperlukan untuk menampung sales, berapa modal yang diperlukan untuk menampung sales. And then untuk pro forma income statement, so pro forma income statement ni yang saya tunjuk yang flow sampai bawah tu, kan. To estimate the changes of sales, berapa sales berubah, and then apakah kesan dia kepada net profit, right? Okay, so dalam soalan dia akan ada bagi assumptions lah, untuk kita generate kita punya pro forma. Okay, so this one is assumption, assumption berkenaan dengan tu.
all non-spontaneous item will remain constant. Dia ada dua item, tak kisahlah balance sheet ataupun income statement, dia ada item yang mana satu non-spontaneous, satu lagi spontaneous. Non-spontaneous ni maknanya dia kekal, right? Dia kekal, tidak mengikut perubahan sales. Sale naik banyak mana pun dia kekal macam tu je. Yang tu kita panggil sebagai non-spontaneous. Kalau spontaneous item adalah yang mana dia bergerak selari dengan sale. Sale meningkat 10%, dia pun meningkat 10%, right? So itulah, dia adalah yang non-spontaneous, ada spontaneous item. Okay, example of spontaneous item, current asset. So current asset, kita ada pelbagai current asset kan, cash apa semua tu. So biasanya current asset ni dia bergerak selari dengan sale. Sale meningkat, dia pun kena meningkat jugalah. For example inventory kan, obvious sekali inventory. Kita punya raw material untuk kita buat kita punya produk kan. Okay, so kalau sales meningkat, automatically inventory kena banyak lah. So kalau inventory sikit, macam mana kita nak generate sales kan? Okay, fixed asset lah, for example machine apa semua, kalau kebanyakannya fixed asset ni meningkat lah. So kalau sales tu meningkat banyak sangat, mungkin kita kena beli mesin yang baru kan. Kita kena beli alat-alat yang baru untuk generate kita punya produk. And then obvious sekali adalah current liabilities. Account payable biasanya meningkat, accrual pun meningkat, gaji, upah meningkat kan, dan sebagainya. So tiga benda ni dia spontaneous, dia bergerak selari dengan sales. Sale meningkat, dia pun kena meningkat juga kan. Okay, notes payable, long term debt and common equity do not increase spontaneously. So this one, item ni, notes payable, long term debt dengan common equity, dia adalah non-spontaneous. Maknanya sale naik banyak mana pun dia remain constant lah, tak bergerak. Okay, beside that, we need to know our operating capacity. Kita kena tahu kat keadaan kita punya operasi kita, kilang kita macam mana kan. Kalau kalau soalan cakap kilang kita dah operate at full capacity, maknanya semua mesin apa semua tu digunakan 100%. So maknanya kalau kita nak tingkatkan lagi sales, kita kena beli mesin yang baru. Itu maksud full capacity. Kalau operating not at full capacity, maknanya peningkatan sales tu mungkin boleh tampung lagi dengan aset yang sedia ada. So tengok soalan sama ada full capacity ataupun not at full capacity. Okay, and then to calculate retaining, seperti yang saya mention sebelum ni, retaining yang baru untuk tahun depan punya, yang kita fokus punya, retaining equal to retaining yang sedia ada sekarang tambah dengan 1 tolak dividend payout ratio ataupun dividend polisi syarikat lah. Dividend polisi syarikat berapa kali dengan net profit margin kali dengan sales yang baru kan. Yang mana DPR tu macam mana nak kira dia, dividend divided by net income after tax, ataupun earning after tax lah, EAT kan. So NPM, net profit margin, dalam financial ratio sebelum ni kita dah bincang, which is net earning after tax divided by sales, right? Yang lama lah, sale yang lama Okay, tak apa, ada contoh sekejap lagi. Example given below is the balance sheet of Mekar Incorporated in 2012. The company expect the sales next year in 2013. Ni contoh yang lama we increase by 25% from the current one of 1,200 million. Okay, so dia cakap sales ni dijangka meningkat sebanyak 25%, yang mana yang sedia ada sekarang 1.2 million. 1.2 million. Yelah kot. Tengoklah sekejap lagi. So apa yang dia suruh kita buat, pro forma income statement dengan pro forma balance sheet. So saya andaikan dekat sini you all dah familiar dengan balance sheet dengan income statement, sebab saya dah terangkan dengan jelas dalam video yang sebelum ni. Okay, assumptions under pro forma income statement is based on, okay, so dia bagi maklumat tambahan untuk kita generate kita punya pro forma. Okay, net profit margin NPM 12%, tax rate cukai 40%, dividend payout ratio 60%. Okay, so 60% tu maksud dia jumlah daripada net income yang kita dapat tu ataupun earning after tax, 60% diperuntukkan untuk bayar dividen. Right, 40% lagi pergi mana? 40% lagi pergi sebagai retaining. Okay,
So operating cost is 80% of sales. Maknanya cost COGS 80% daripada sales. Right. Okay, untuk alih benda ni jap. Okay. Untuk pro forma balance sheet, the company needs additional fund of 325,000 ringgit million, tak pasti juga, dia tak ada mention, for investment in new assets. 25% multiply with total asset of 1,300. Okay. So this one is balance sheet. Balance sheet untuk Mekah Incorporated Berhad, dia akan bagi yang sedia ada, increase by 25%. Okay, so ni Mekah yang barulah, yang sudah di-generate. So cash akan meningkat sebanyak 25%, account receivable akan meningkat sebanyak 25%, and then inventory semua akan meningkat sebanyak 25%. Kalau you all ada buku teks tu, boleh tengok dalam buku teks. Ni jawapan sebenarnya, soalan ada dalam buku teks. Siapa-siapa yang ada buku teks, lagi baguslah. Okay, so total up everything untuk bahagian current asset 50,000 plus 110,000 plus dengan 440,000, so it becomes 600,000, right? And then untuk fee asset 700,000 because dia cakap not operate at full capacity, dah operate at full capacity, so maknanya kita punya fee asset akan meningkat, so kali dengan 25% juga. Okay, account payable akan meningkat 25%, so kali dengan 25% tambah, so dapat 50,000. And then notes payable, ingat notes payable dia tidak berubah, sebab notes payable ni dia kita berhutang dengan financial institution. So biasanya bila kita nak generate sales untuk tahun 8, dia kekal remain constant lah, 75,000 juga. And then untuk accrued expenses dia akan berubah. So cuma ingat je, untuk bahagian current liability satu je tak berubah, iaitu notes payable. Okay, so total up 75, 150 plus 50, so it become 200,000. And then untuk long term debt dia tak berubah, kekalkan 540,000. Common equity, common stock tak berubah, 160. Okay, retaining you need to calculate lah. Tadi rumus tadi RE tadi kan, RE yang lama tambah dengan 1 minus DPR times dengan net profit margin times dengan sale. Alright, so dapat 400,000. So make sure it balance lah, balance kiri dan kanan. Right, so maknanya yang merah tu yang berubah, manakala yang hitam tu yang kekalkan yang sedia ada. Right, ini adalah pro forma balance sheet untuk next year. Okay, this one is pro forma untuk income statement. Kalau boleh tengok buku teks. Kalau boleh tengok buku teks. Revenue ataupun sales, macam mana kita dapat 1,500 tu. So dia cakap tadi dalam soalan, dia punya sales meningkat sebanyak 25%, right? So ambil yang asal 1,200 kali dengan 1.25 tambah 1 kat depan. 25 tu 25% lah. So it become 1.25. So bila 1,200 kali dengan 1.25, so it become 1,500, right? And then untuk cost of goods sold, dia cakap tadi operating cost tadi, which is 80%, right? 80% daripada sales. So 80% daripada 1,500 untuk kita punya sales tu, so dapat 1,200. So 1,500 tolak 1,200 dapat 300, right? And then dia cakap cukai sebanyak 40%, so 40% daripada 300 dapat 120. So bakinya earning after tax 180. Alright. Okay, so and then dividend 60% tadi kan, 60% dividend payout ratio. So 60% daripada 180 adalah 108. So bakinya adalah retail earning. Right, so tengok flow dia, flow dia betul-betul. Siapa ada yang buku teks mungkin advantage sikit lah, mungkin advantage sikit. Okay, so itu saja untuk proforma, lah, sama ada untuk balance sheet ataupun income statement. Untuk bahagian yang kedua, kita akan tengok berkenaan dengan cash budget. Yang ni agak rumit sedikit compared to proforma. Proforma very simple. Kalau you tahu proses pergerakan balance sheet dengan income statement, proforma tu insya-Allah senang je lah. Tapi untuk cash budget ni dia pun tak adalah susah sangat, cuma proses dia agak panjang.
Right? Okay, untuk cash budget pula. Important tu in cash management. So kita nak tengok pengurusan cash kita. So kita akan buat cash budget untuk masa hadapan lah. Show projected cash inflow dengan outflow. So kita boleh tengok pergerakan duit tu masuk dan keluar. Okay, so boleh project depends lah. Depends on finance manager. Dia boleh buat in term of monthly, dia boleh buat in term of weekly ataupun daily. Tapi for the sake of 242 ni kita buat in term of monthly lah. Okay, determine cash budget, cash management strategy. So kalau tak cukup duit kita kena pinjam. Right, kalau cash deficit kita borrow lah. Kalau cash surplus kita ada banyak terlebih cash, so maknanya kita kena laburkan duit tersebut. Right. Step to develop cash budget. Determine cash and timing of so ni tak ada apalah. Okay, this one is example example. Okay. So soalan dia akan bagi table macam ni ataupun dalam bentuk karangan pun ada, tapi biasa dalam table macam ni lah. So sales dia bagi untuk tahun 2011 sales dia sebanyak 2,000, untuk bulan 10, bulan 11 2,500, bulan 12 3,200. Yang ni yang sedia ada Tapi soalannya dia minta suruh kita project cash budget untuk tahun first quarter untuk tahun 2012. Okey, bila sebut first quarter ni maksudnya dalam setahun kita ada 4 quarter. So quarter yang pertama adalah 3 bulan yang pertama lah, which is Januari, Februari dan March. So dia suruh kita buat cash budget untuk Januari, Februari, March lah. Okey. Okey, so dalam soalan dia akan bagi maklumat tambahan. Okay, so maklumat yang dia bagi, cash sales adalah 50% of total sales. Maknanya cash sale ni maknanya yang kita jual produk kita tu pungut terus pada bulan yang sama. So maknanya kalau kita jual bulan ni 1,000, 50% daripada 1,000 tu kutip bulan ni juga. Maknanya customer kita bayar pada bulan yang sama, 50% saja. Right. Okay, baki lagi sebanyak 50%, pecahan macam mana? So 60% daripada baki tadi bayar pada bulan depan, and then 40% daripada baki tadi bayar 2 bulan yang akan datang. Yang ni kena faham betul-betul. Ramai orang confuse kat sini. 50% daripada sale bayar terus, and then 50% lagi adalah kredit hutang, mungkin bayar 2 bulan akan datang. Kan? Saya ulang lah. So 50% baki tadi, 60% daripada 50% baki tadi adalah bayar pada bulan depan, and then 40% daripada baki tadi bayar 2 bulan akan datang. So yang ni kena faham betul-betul lah. Tak apa, kita tengok calculation sekejap lagi. Okay, berkenaan dengan material purchase, maknanya yang ni kita beli kita punya raw material. So untuk sales bulan sekarang ni, kita akan beli kita punya raw material bulan sebelumnya. For example, kita sales untuk bulan Januari, produk yang kita jual tu raw materialnya dibeli pada bulan 12. Contoh. Right. Contoh 1 month before sales. Okay. Maknanya cost yang diperuntukkan untuk kita punya purchase raw material tu adalah 40% daripada sales tersebut. 40% daripada sales tersebut. Yang mana bila kita ambil raw material daripada kita punya supplier tu, 50% bayar pada bulan yang sama, and then baki lagi sebanyak 50% bayar sama rata pada 2 bulan seterusnya. Okay, saya ulang balik. Sales untuk bulan Januari, dia punya raw material dibeli pada bulan Disember. Okay, and then jumlah pembelian tu adalah 40% daripada sales bulan Januari. Okay, so dapat amount dia berapa? Kita punya pembelian. Okay, pembelian tersebut 50% tu bayar terus pada bulan 12. Baki lagi 50% tu pecah sama rata 2 bulan akan datang, which is 50% bayar pada bulan Disember, 25% bayar pada bulan Januari, another 25% bayar pada bulan Februari. Yang ni kena faham betul-betul. Takut silap. Okay, kalau tak faham boleh replay balik kan apa yang saya sebut tadi. InsyaAllah boleh faham kot. Okay, fixed expenses. Yang ni senang lah, tak ada apa. Depreciation 300, sewa 400, cost untuk pengurusan 200, and then
interest pinjaman sebanyak 100. Right. Okay, and then kita ada beli mesin yang baru, harga 2,300, bayar 20% pada bulan Januari, and then 80% bakinya dibayar pada bulan Februari. Ni pembayaran lah. Okay, cash balance in December. So ada baki cash daripada bulan December adalah sebanyak RM500 sebab kita nak project kita punya cash budget untuk bulan Januari, Februari dan Mac sahaja. First quarter 2012. Minimum cash balance is set at 500. Maknanya minimum cash balance ni maksud dia every month macam-macam mana kena ada RM500 baki. RM500 baki ya. Kalau tak cukup baki 500 macam mana? Kena pinjam. Tu yang last kali dia punya item last kali tu. Kalau tak cukup 500 kena pinjam yang mana interest rate dia sebanyak 10%. Okay? Okay. So okay kejap macam mana letak kat mana ni? Okay, bawah pula. Okay, so this one contoh daripada buku teks juga. Kalau boleh faham, cash budget for first quarter 2012. So sales, dari mana datangnya sales 2,000 tu, 2,500. Dia dah bagi pada soalan 2,000, 3,000 dengan 2,500. Right. So that's why ada dah dia punya sales 2,000, 3,000, 2,500. Okay, sales ni bukan lagi cash inflow lah. Yang ni cash inflow kat bawah ni. So, sebab sales ni kita tahu duit masuk kan. Duit masuk maknanya receipt, penerimaan. Okay, tadi dia cakap untuk sales bulan Januari, alright, untuk sales bulan Januari, orang kita punya customer ambil barang tu, dia bayar pada bulan yang sama, pada bulan Januari juga, hanya 50% saja. So 50% daripada 50% daripada 2,000, kita dapat RM1,000 bayar pada bulan yang sama, pada bulan Januari juga. Okay. Baki lagi ada banyak mana? Ada 1,000 lagi lah tak bayar kan? Ada 1,000 lagi tak bayar. So 1,000 lagi yang tak bayar tu, dia cakap dalam soalan tadi, 60% bayar pada bulan seterusnya, iaitu pada bulan Februari. So yang baki lagi 1,000 tu bagaimana? 1 month 60% daripada baki tu pergi pada bulan Februari. So dia akan masuk under bulan Februari. Right. So ada baki lagi RM400, right? Ada RM400 lagi tu dibayar pada bulan March, which is under 2 month, 40% daripada baki tadi. So kalau kita tengok dia bergerak macam tangga turun kan, step by step turun. Okay, untuk bulan Februari dia punya sales 3,000, bayar terus pada bulan yang sama 50%, which is 1,500 kan. Baki lagi ada banyak mana? 1,500. So pecah dua pula. 1,500 tu 60% bayar pada bulan Mac, 40% bayar pada bulan April. So April kat sini tak ada. Kenapa? Sebab kita nak buat untuk first quarter sahaja. So bulan April dah masuk second quarter, tak perlu buat Okay. Okay, yang ni tak ada masalah. Cuma yang ni akan jadi masalah. Untuk bulan Januari, 1 month ni datang daripada mana? Datangnya daripada sales bulan Disember. So yang ni sale bulan Disember tadi berapa? Sale bulan Disember 3,200. Okay, 50% daripada 3,200 tu bayar terus pada bulan Disember juga, which is 1,600. Okay, baki lagi 1,600 tu 60% daripada 1,600 bayar terus bayar pada next month, which is pada bulan Januari, iaitu 960. Balance dia lagi 640 bayar pada bulan Februari. 960 dengan 640 ni datangnya daripada sales bulan Disember. Right. And then this one RM500 ni datang daripada mana? Sales pada bulan November. Sales pada bulan November. So sales bulan November 2,500, 1,250 bayar terus pada bulan yang sama, 60% pada 1,250 bayar pada bulan Disember, 40% daripada 1,250 bayar pada bulan Januari. 40% daripada 1,250 ni. So dapat RM500. Okay. So tambah semua ni, jangan tambah yang sales. Sales tak perlu tambah sebab sales ni dia figure sahaja, bukannya cash inflow, sebabnya dia punya inflow tu pecah-pecah bulan kan. Okay, so kita perlu tambah start daripada cash sale 1,000 tambah 960 tambah 500. So maknanya duit dapat
duit receipt daripada bulan Januari adalah sebanyak 2,460. Manakala untuk bulan Februari, okey, 1,500 tambah 600 tambah 640, so dapat 2,740, dan bulan Mac 2,550 tambah semua ni kan. Yang sales ni jangan tambah. Okey? So kalau tak faham, ulang balik video ni. Okey, itu baru penerimaan ni duit keluar pula. Cash outflow pula, duit keluar. Okey, duit keluar yang pertama sekali dia mention berkenaan dengan purchase of material. Kita punya pembelian material. Pembelian material ni dia agak pening juga ni. Okey, dia cakap purchase adalah dibuat berdasarkan purchase dibuat awal sebulan daripada sales dilakukan. Maknanya sales untuk bulan Januari, dia punya materialnya dibeli pada bulan Disember. Right, amount dia 40% daripada jumlah sales pada bulan Januari. Kan? And then pembayarannya pula 50% cash bayar terus pada bulan Disember, and then bakinya lagi pecah dua sama rata pada 2 bulan yang berikutnya, which is 25%. Right. Okay, tak apa, kita tengok. Okay, purchase of material untuk bulan Januari. Pembelian raw material untuk bulan Januari adalah bergantung kepada sales bulan Februari. Okay, sales untuk bulan Februari berapa? Sales dia tadi untuk bulan Februari RM3,000. So 40% daripada RM3,000, kita akan dapat RM1,200 untuk pembelian bulan Januari. Okey, daripada RM1,200 ni 50% bayar terus pada bulan yang sama, RM600. Okey, bakinya lagi sebanyak RM600 pecah sama rata pada 2 bulan yang berikutnya. 300 pada bulan Februari, another 300 for March. Right, 600, 300, 300. Dia sama macam tadi, dia macam tangga juga turun. Tapi yang ni tangga dia macam patah balik kan, bergantung kepada sales bulan Februari, tapi pembayarannya baru patah ke kanan balik. Right, so dia daripada kiri, lepas tu patah kanan balik. Same goes to purchase of material untuk bulan Februari. Datanya daripada sales untuk bulan March. So 40% daripada sales bulan Mac, so dapat 1,000. 500 bayar terus pada bulan yang sama, 250 bayar pada bulan Mac, and then another 250 bayar pada bulan April. So tak perlu, sebabnya kita nak sampai bulan Mac sahaja. Okay, same goes yang lain lah. Same goes yang lain. Okay, and then dicakap rent tadi sama je, every month kena bayar RM400. So 400. Selling and admin sama juga, bayar pada setiap bulan 200. Interest sama juga, bayar setiap bulan. Cuma untuk depreciation tak perlu masuk dalam kita punya cash budget. Dia saja je tu, dia nak treat kita, dia letak depreciation. Tapi sebenarnya depreciation tu bukannya pergerakan cash, kita panggil sebagai non-cash expenses. So depreciation jangan masukkan. Senang cakap macam tu lah. Okay, and then jangan lupa dia ada cakap dia ada beli mesin yang baru. Dia ada beli mesin yang baru, yang mana harga dia berapa tak ingat dah. 2,500 ke berapa, lupa pula. 2,300, sorry, 2,300, yang mana 20% bayar pada bulan Januari, baki lagi 80% bayar pada bulan Februari. Kan? So 20% daripada 2,300 tadi bayar pada bulan Januari, 80% daripada 2,300 tadi bayar pada bulan Februari. Mas tak adalah, sebab dah settle lah bayar, kan? 20%, 80%, 100% dah. Okay, so total ni add up everything. Cuma purchases ni jangan add yang 1,200 ni tak ni. Ni hanya digit untuk kita punya calculate lah. Alright, 600 tambah semua ni sampai bawah ni dapatlah 2280. Februari 500 tambah sampai bawah ni dapat 3,500. Yang ni 700 sampai bawah ni dapat 1,950. Alright? Okay, baru settle yang disbursement. Okay, seterusnya kita kena kira bahagian dengan net cash flow lah. Okay, net cash flow ni maknanya total receipt tadi tolak dengan total disbursement. So untuk bulan Januari dia punya total cash receipt 2,460 tolak dengan total cash disbursement dia 2,280. So dia dapat 1,80. Right? 1,80.
Beginning cash balance daripada bulan 12 dia ada RM500. So tambah dengan 180. So dia punya ending cash balance untuk bulan tersebut adalah RM680 lah. Right. Maknanya kat sini kalau nilai net cash flow ni positif, maknanya bulan tersebut receipt lebih banyak daripada disbursement, kan? So tambah dengan yang sedia ada daripada bulan 12 RM500, so dah dapat RM680. Okey, tadi dalam soalan yang cakap minimum cash balance 500 kan? So RM680 ni sudah melebihi, RM680 ni lebih besar daripada 500 obviously, so kita tak perlu pinjam So RM680 ni kita akan bawa pada bulan hadapan. Right, kita akan bawa pada bulan hadapan. Okey, untuk bulan Februari, kita punya net cash flow yang total receipt tolak total disbursement dapat negatif. Maknanya kita punya duit keluar tu lebih banyak daripada duit masuk. Right, so negatif 800, banyak sangat spending untuk bulan 2. RM800 tak cukup kan. Okey, tapi kita punya cash daripada bulan Januari adalah sebanyak 680. So kita ada kita still lagi tak cukup lah. Sebabnya minimum cash balance kena ada RM500 kan. So negatif 800, 680 tolak 800, so kita dapat balance negatif untuk bulan Februari. So kita perlukan RM500 untuk minimum cash balance. Maknanya kita kena pinjam sebanyak RM620 untuk dapatkan minimum cash balance sebanyak 500. Alright. Okay, so kita perlu pinjam 620. So interest dia sebanyak 10%, manakala dia punya interest adalah kita pinjam untuk sebulan. So maknanya 1/12 lah, 1 bulan daripada setahun tu kan. So 1/12. So 620 kali 10% kali 1/12, so dapat 5.2 untuk interest on borrowing. So untuk bulan Mac pula, dia punya net cash flow 600, banyak receipt pula daripada disbursement, so 600. And then kena bayar interest on borrowing daripada bulan yang sebelumnya 5.2. And then tambah dengan kita punya beginning cash balance daripada bulan lepas, iaitu negatif 120. So ending cash balance untuk bulan Mac 474. Still lagi tak cukup untuk dapatkan minimum cash balance sebanyak 500. So kita kena pinjam beberapa ringgit kat sini lah, RM25.20 kan. Ni RM25.20 ni kena pinjam lagi untuk cukupkan dapat minimum cash balance sebanyak RM500. Okay, so kalau tak faham, ulang balik video ni sekali lagi ditengok kalau tak faham Okay, so itu sahaja untuk yang ni kena buat latihan banyak-banyak. So try tengok dalam soalan past year berkenaan dengan cash budget. Try buat latihan banyak-banyak, InsyaAllah dapat buat lah. Cash budget ni dia satu soalan besar, 20 markah. Alright, so itu sahaja daripada saya. Video ni agak panjang sedikit lah, sebab banyak penerangan. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.